terbukti bahawa usia bukanlah pengukur untuk mencapai kejayaan ataupun impian yang ingin kita raih bersama. Jadi segera kita perkenalkan narasumber kita pada pagi ini yang telah pun membuat penjelajahan iaitu di Pergunungan Himalaya bersama dengan iaitu Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Arsyad, merupakan penggemar motosikal berkuasa tinggi. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Dan kita juga menghadirkan juga salah seorang penggemar motosikal berkuasa tinggi, Yang Mulia Tuan Muhammad Ali bin Haji Radin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya kedua-dua tetamu kita ini merupakan ahli pamoda. Jadi siapa yang anda kenal pemuda di negara Brunei Darussalam, dan Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Arsyad merupakan ahli kehormat pemuda. Cukup berbesar hati dengan kehadiran bis kita berdua di pagi ini. Baik, kita akan bercakap mengenai dengan pencapaian terbaru. Boleh kita dibanggakan di negara Brunei Darussalam. Kalau orang yang pandai menyanyi, orang yang pandai orang menari dan seumpamanya, kita ni like banyak-banyak di media sosial. Tetapi kenapa indah dengan pencapaian kedua mentor kita ni menjelajah Pergunungan Himalaya. Jadi Tuan berdua kami difahamkan merupakan dua orang peserta mewakili negara kita ni yang menyertai Himalayan Ride 2023. Jadi mungkin dalam hal ini boleh menjelaskan dan berkongsi macam mana boleh bis kita terfikir untuk ikut serta dalam Himalayan Ride 2023 ni, dan berapa buah negara sebenarnya ikut serta ni? Mungkin kepada Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada pihak RTB kerana menjemput kami untuk memberigakan Himalaya Ride ini. Sebenarnya tujuan kami adalah untuk memberigakan lagi acara Hari Keputeraan Kebawah Yang Maha Mulia yang ke-77 tahun. Dan kami melihat daripada YouTube teman-teman yang Himalaya itu sangat mencabar, dan saya berbincang dengan sahabat saya Muhammad Ali untuk join sama. Alhamdulillah kami berdua merasa terpanggil dan terpilih. Kami pun ikut serta dalam Himalaya Ride. Baik, kalau kita ni dapat memperkenalkan sedikit pergunungan Himalaya ni sebenarnya Himalaya adalah sebuah barisan pergunungan ataupun banjaran Himalayan yang terdapat di Asia, di mana ianya memisahkan antara benua India dan juga dataran tinggi Tibet ataupun China yang kita tadi Mungkin dalam hal ini kita boleh bertanya lagi beberapa soalan ni Is Dan yang ingin kita ketahui juga kita difahamkan sebetulnya di mana penjelajahan ini atau penjelajah ini memakan masa dalam beberapa hari dan meliputi 10 di perhentian 10 perhentian iaitu di Srinagar, Kargil, Padium, Padium. Mungkin kalau saya salah sebut jadi Lingshet, Leh, Somariri dan juga beberapa lagi tempat-tempat ataupun lokasi perhentian. Jadi Tuan, kita ingin mendapatkan penjelasan ataupun perkongsian tempoh jelajah ini dan apakah pengalaman menarik sepanjang bis kita membuat perjalanan ini. Mungkin dapat diceritakan. Saya bercerita dulu sebenarnya perjalanan kami menuju ke Himalaya ini dan sehingga balik kami sudah berada di sana selama 14 hari. 14 hari. Kita mula-mula naik kapal terbang ke Kuala Lumpur, ke Delhi dan juga Srinagar. Dan pada hari pertama kita mulakan ride ataupun jelajah menggunakan motosikal berkuasa tinggi yaitu Himalayan Royal Enfield 400 cc, dan kami telah menamatkan selama 10 hari dalam perjalanan. Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan kami amat bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang. Sebenarnya Himalaya ini sangat cantik, unik dan sebagainya. Memang tidak banyaklah warga Brunei yang telah sampai. Kami adalah anak pertama yang menjelajah Gunung Himalaya. Umpamanya kami telah datang ke Umingla. Sebenarnya adalah highest motorable pass in the world. Dan juga kami telah datang ke Pagong Lake, salah satu gunung tasik terpanjang di Asia dan kedua di dunia.
Dan apalagi tasik ini sangat tinggi. 40.000 sekitar letaknya 4.200 tasik tersebut ya. meter. Di atas Gunung Himalaya. Di atas Gunung Himalaya. Tempat pembuatan film Bollywood di sana. Dan dengan kuasa Tuhan itu payah untuk kita ditandangi. Ya. Airnya masin. Ya, mungkin kalau dapat tadi saksikan Joy ya. Dapat yang telah diceritakan dipaparkan gambar oleh Screen yang TV dikongsikan ini. Ya. Mungkin dapat menceritakan kalau yang 4 orang itu di mana? Kalau Puncak. mesti tempat Itu orang di Kardung Latop, top of the world. di kaki Himalaya Di gunung sebelum mendaki. sebelum mendaki. Kemudian tuan sendiri apabila memegang bendera kebangsaan bendera Brunei itu sudah sampai ke puncaknya. Puncaknya. Kardung Latop. Jadi dinyatakan tadi menggunakan motosikal berkuasa tinggi. Adakah maksudnya motosikal yang digunakan itu sama seperti motosikal yang Tani kenal, yang ahli-ahli pemuda selalu pakai di Brunei? Macam mana? Saya percaya ada spesifikasinya lebih berbeza, Tuan. Macam mana dapat diceritakan? Ya. Bagaimana? Sebenarnya Royal Enfield adalah jenama India. Ya sebenarnya sangat popular di India lah. Tapi di negara kita ini jarang kita lihat Royal Enfield dan Himalayan. Memang sesuai untuk digunakan untuk pendakian, jalan becak dan apa sajalah. Memang memang motosikal yang berkuasa tinggi. Yang lebihnya orang kita ni hardcore lah, lebih lasak lah. Jadi pengalaman Tuan menaiki motosikal itu di Brunei dah ada tengah motosikal. Alhamdulillah. Macam mana? Syuk lah sana. Dari segi apa yang menarik sebetulnya? cara mengemudi adakah berbeza? Pemandangannya, view-nya di sana, tempat-tempatnya, orangnya pun peramah di sana. Alhamdulillah. Jadi kita difahamkan juga nih Tuan Haji. Bis kita itahkannya wakil Brunei 2 orang selebihnya tu dari negara mana saja yang menyertai Himalayan Ride? Yang mewakili ini 2 negara saja dan juga dibantu oleh warga tempatan. Karena warga tempatan ini kalau mereka tidak ada, memang sulit untuk kami masuk. Betul. Kita hendaklah mendapatkan visa dan juga permit. Jalan ini sebenarnya jalur ini belum dibukakan kepada orang ramai. Artinya kami merasa beruntung dan terima kasih. Walaupun jalannya Gunung Ganang dan jalannya masih menggunakan batu. Amat berbahaya untuk kami lah. Alhamdulillah selamat sampai. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan ya. Alhamdulillah selamat sampai. Jadi kita ingin mengetahui kalau Ketani Sentuh dengan persiapannya mungkin dapat diceritakan sebelum membuat perancangan untuk ke Himalaya, kemudian setelah berada di sana macam mana? Persiapannya memanglah kami pun mula-mula lah. Saya sendiri pun ragu-ragu untuk mencapai ke Himalaya ni. Setelah teman saya mengantar video-video, memang macam rasa kita ni macam mengantar nyawa. Tapi alhamdulillah sebelum kami ke sana kami membuat persiapan lah. Kami naik gunung Kinabalu, kami sebagai naik, latihan lah. Ya, ke Keningau, ke Tendong, gunung-gunung itu kami daki lah. Kami cuba, kami jalan becak, jalan batu. Alhamdulillah setelah sampai di sana memang amat berbeza, jauh. Kerana Gunung Kinabalu hanya 3.000 meter dari paras laut. Kalau di sana 6.000 meter. Dari paras laut? Dari paras laut. Ada rasa gerunkah, Tuan, sebenarnya sudah berada di sana? Ada juga. Ada satu video dapat diceritakan. Mungkin dapat diceritakan suasana perjalanan di Zuzila Road. Siapa yang mengambil video? Tuan Haji Abu Bakar ataupun Tuan Muhammad Ali sendiri? Ada Tuan Haji juga, saya juga. Ini jalan yang paling bahaya di dunia ini, yang kedua di dunia. Kenapa ya bahaya? Kerana ia curam, licak, dan ada macam pagar yang membatasi itu tidak ada kan? Ya. Tapi kita melihat ada kenderaan lain melalui kawasan ini. Sebenarnya tujuan itu ke mana? Memang ada ke bandar-bandar, pekan-pekan, kampung-kampung, perkampungan. Andang laluan jalan utama lah, jadi orang di sana lah, bagi orang di sana. Kalau kita lihat jalan ini bahaya, kabus dan bersalji. Kita memang banyak perkara. Ada batu gugur tu, arah helmet terplanting tu, ada batu dari atas orang terplanting tu. Ada lagi pengalaman yang benar-benar dapat menggerunkan dilupakan. Lah sikit, ya. Mungkin menggerunkan. Bagaimana Tuan? Ada pengalaman itu kah? Anda dapat dianukan juga pengalaman ini, tapi menyeronokkan. Ada. Tapi cuacanya memang begini setiap hari. Cuacanya sejuk. Suhunya memang sejuk, minus 5, minus 7. Dan kita juga semasa jalan tu ada salji turun. Memang best lah, tapi
susah untuk diceritakan juga. Ya, kemudian tadi Tuan Haji ada mengatakan bahawa di sana ada terdapat perkampungan. Ya, Jadi macam mana perkampungannya? Mungkin dapat digambarkan sedikit suasananya. Sebab kalau kita ni saksikan, tidak ada langsung pun ya, kawasan-kawasan nampak ada perkampungan. Apakah tempat kampung tu di bawah? Di kaki gunung. Di kaki gunung. Apa keunikan suasana kampung di sana, Tuan, yang mesti kita perhatikan? Kami merasa beruntung juga menjejaki kampung tertinggi di dunia. Namanya Komik Gaza. Penduduknya hanya sekitar 114 orang. Tapi kalau kita lihat, nama ini nama India kan, tapi orangnya putih. Orangnya putih. Macam mata Nepal, sepel. seperti Tibet. Macam Mongol juga. Sebab kalau dilihat pun pergunungan Himalaya ni perbatasan antara Tibet dan juga India kan. Mungkin Mongolia. percampuran itu yang dari segi bahasa ada juga pernah mencuba untuk berkomunikasi dengan komuniti setempat pada waktu itu. Sebenarnya memang sulit lah. Kalau berbahasa memang sulit pasal mereka ini penduduk ini tidak terdedah kepada masyarakat luar. Mereka hanya tinggal di pergunungan. Tapi alhamdulillah rombongan kami ada orang asal di sana dan mereka lah yang menjadi guide atau menjadi juru bahasa untuk kami. Artinya alhamdulillah kami dapat sedikit sebanyak paham dengan kedudukan ataupun kehidupan penduduk di sana. Baik, kita ni mengetahui bahawa kalau individu ataupun adanya aktiviti bukan di penjelajahan, mendaki gunung, ada malim gunung tu ada kena panggil malim gunung Tapi kalau bis kita penjelajahan ni ada turut dibantu ganya barangkali guide warga setempat. Tour guide sana yang setempat, menyertai ride ni lah tu. Ride juga. Orang tapi Lokal boleh berbahasa Inggeris lah. Jadi dorang ni yang membantu menjadi translator. Diorang lah yang membantu kami. Kami pun terhibur lah. Kalau diorang ni walaupun orang kurang mahir lah dalam bahasa Inggeris, tapi kami faham apa yang mereka maksudkan. Dan juga itulah penghibur kami di waktu malam. Maklumlah di pergunungan ini mana ada wifi. Wifi tidak ada perumahan. Kemudian gambar yang dipaparkan ini pula. Ini yang dikatakan tasik tadi. Ini sungai ni. Di kawasan mana di tuan? Di kawasan Kargil. Kargil. Berdekatan dengan Pekan Kargil. Dan sebelah tu di kaki gunung? Glasier terpanjang tu di Deraskah Nongkun. Jadi ini antara gambar. Bukan lukisan tu tuan? Bukan. Bukan original. Saya gurau. Betul-betul ya. Betul-betul. Itu dia Tasik Pagung Lake tu. Yang biru tu. Yang biru ya. Alhamdulillah. Jadi tasik yang tertinggi ya? Tertinggi di dunia. Airnya masin. Airnya masin. Itu macam mana kalau dibayangkan itulah kebesaran Tuhan. Tasik di atas gunung tapi airnya masin. Airnya masin. Jadi ini orang masih warnanya itu pun masih indah tercemar. Tetapi adakah tempat tersebut juga menjadi tempat riadah ataupun? Ya betul. Tempat riadah, tempat diorang buat filem Bollywood. Ya. Kemudian tuan, kita juga ingin mengetahui mungkin ada masyarakat Ketani yang berhajat untuk mengikuti jejak bis kita kan. Jadi persediaan makanan atau bekal dibawa makanan macam mana? Di mana memperolehi berapa jumlahnya, macam mana, perlukah dibawa banyak ataupun macam mana? Apa jenis makanan? Apa jenis makanan yang mungkin dapat membantu Ketani? Tenaga bis kita. Ya, tenaga. Sebenarnya di India itu kebanyakannya penduduknya juga Islam dan juga Hindu. Alhamdulillah mereka tidak makan daging mata. Artinya dah sudahlah bagi kita ni. Tapi ada lebih baiklah kalau ada yang kita ni, ada orang kita ni yang suka milih-milih, baik kita membawa dari Brunei. Pasal sana biasanya roti. Rutinan, bukan roti canai. Roti canai sesuai dengan budaya mereka ya. Sesuai. Membawa roti macam 3-in-1, kopi apa itulah. Memang berbekal lah dari sini. Berbekal dari sini lebih mudah untuk kita. Iya, betul. Tapi itulah kalau dilihat dari segi pencapaian tuan berdua, kami difahamkan bahawa bis kita begitu aktif dalam membuat aktiviti bermotosikal menjelajah tempat-tempat tinggi seperti Himalaya dan juga dinyatakan tadi Gunung KK, Kota Kinabalu dan seumpamanya. Apa yang membuatkan bis kita minat untuk melakukan aktiviti macam mana ni? Untuk Tuan Ali. Tuan Ali, cerita. Minat semula jadi daripada dulu sudah minat bermotosikal. Jadi cuma itulah
ke luar negeri cari-cari pengalaman. Okey, penjelajahan pertama ke mana tu? Negeri mana tu? Negeri jiran Malaysia lah, Sabah, Sarawak, ke Indonesia. Itu pengalaman pertama kali ya. Dan jelajah paling jauh adalah Europe right. berapa lama Mak ketika tu? 2 minggu lebih. 11 buah negeri. Bila ianya? Last 2019 before COVID. Sebelum COVID. Bersama Ya? dengan Tuan Haji. Saya sendiri sebenarnya banyak pengalaman juga. Ya. Saya telah mengembara di Kepulauan Borneo, ASEAN, Asia, dan gunung yang berbahaya yang kedua di dunia di Stelvio, Itali. Saya sendiri mengagumi dan kagum lah setelah berjaya. Kenapa saya ride seorang diri dari Brunei, walaupun Tapi melaluinya sangat inilah ya. Sangat mencabar ya. Menggerunkan. Ya, namun kalau kita lihat, ia tercatat di dalam sejarah dunia kan. Betul. Negara itu negara kedua berbahaya ataupun deadly road in the world. Tapi Tuan Haji berjaya Alhamdulillah. menamatkan. Kita ni memang ada persiapan yang kental. Memang sebelum kita pergi, kita ni buat research. Macam mana bahayanya, kononnya, macam mana gaungnya. Baik. Ya, satu soalan juga ni. Silakan Sarina. Sokongan keluarga memberi, adakah keluarga orang kita ni Support dalam hal lah, macam mana support. ni? Alhamdulillah membantu keluarga support. Kemudian setelah menaklukki Himalaya, Ya. perancangan untuk berikutnya Akan ke mana datang. lagi? InsyaAllah sama Tuan Haji nanti tahun depan akan membuat kembara bumi suci. InsyaAllah. Ke kota suci Mekah. Ya. Riding. Bermotosikal dari Dijangkakan Brunei mengambil berapa masa tu lamanya? 3 bulan. 3 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, amin. Kalau ada yang nyorangkan ikut serta dalam kembara di kedepanan ni macam mana tu? Dia doakan lah. Di aluk-aluk Adakah mereka mesti merupakan ahli pamoda ataupun macam mana? Masa dibukakan peluang ya? Bukakan di Silakan Sarina. Tapi Baik. dalam hal ini saya percaya sebelum berlangsungnya jelajah itu nanti juga riding ke kota suci itu ada persiapan-persiapan yang perlu lebih awal dibuat juga. Bukan hanya nyorang dari segi mental, fizikal itu yang penting. Fizikal. Dan saya percaya juga dalam bis kita menjalani jelajah ke Himalaya ni pun ada barangkali cabaran dari segi kesihatan. Ya, ada. Memang ada. Memang ada. Baik, untuk akhirnya juga mungkin seberingkas Tuan Haji, ada barangkali kata-kata semangat kepada masyarakat kita ni, seseorang muda yang mungkin kan baru-baru menceburi bidang permotosikalan ni ataupun aktiviti menjelajah ke tempat-tempat yang ekstrim seperti yang dilakukan oleh Tuan. Saya mensarankan kepada penunggang motosikal yang baru supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan juga naik motor tu jangan lebih daripada 2. Artinya itulah peraturan. Yang ketiga, memang sabarlah orang motor ni. Kalau anda sabar, kita ni akan berjaya mengharungi yang kita idamkan. Yang keempat, yang paling penting, memohon kepada Allah semoga perjalanan kita ni selamat. Dilindungi. Dan yang kelima, selalu ingat yang tersayang. Betul. Artinya indung bapa tu ataupun anak bini sentiasa di muka-muka. Kita akan lebih berhati-hati di atas motosikal. Supaya tadi sentiasa InsyaAllah. memikirkan keselamatan lah ya. Ya, Yang penting adalah impian. Tanam impian dulu, kemudian fokus, kemudian insyaAllah semua akan tercapai ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita turut berbangga dengan pencapaian mulia Tuan Haji berdua menjulang bendera negara Brunei Darussalam di pergunungan Himalaya. Semoga terus maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.